Assalamualaikum, hi, welcome back to Eno Production YouTube channel. So, untuk screen review kali ni aku nak share dengan korang satu movie daripada US, daripada Brian Duffield. Okay, tajuk movie ni Spontaneous. Movie ni keluar tahun 2020 and recently dia keluar balik dekat HBO Max. So, aku decide untuk tengok balik dan aku nak share dengan korang kenapa movie ni bagus. Okay, first of all, sebelum kita start review, breakdown pasal movie ni, apa kata korang like, share, komen and subscribe. So, korang takkan ketinggalan apa lagi video-video yang kita orang nak keluarkan lepas ni. Sebab lepas ni akan banyak lagi video yang kita orang akan keluarkan. Akan ramai lagi talent-talent yang aku akan tunjulkan. Dan lepas ni bukan aku seorang je akan keluarkan video. Hafiz, Syawal, Syami semua akan keluar video. Masing-masing akan ada benda yang diorang nak buat. So, korang kena teruskan subscribe dan teruskan menyokong channel Eno Production. Back to our review. So, cerita ni bermula dekat Covington High, dekat sekolah menengah. So, dalam movie ni ada dua main karakter. First, dia ada Katherine Langford. Katherine Langford ni, kalau korang kenal, dia pelakon 13 Reasons Why. Dia berlakon cerita Curse dekat Netflix. And then dia berlakon cerita Knives Out. So, Katherine Langford, dia melakukan watak Mara. Okay, dia punya hero pula adalah seorang lelaki yang sukakan dekat Mara ni tadi. Dilakukan oleh Charlie Plummer. Okay, watak dia Dylan. Okay, so 5 minit pertama bila kita tengok movie ni, apa yang akan jadi is salah seorang classmate Mara ni akan meletup. So dia punya meletup tu, dia akan meninggalkan tumpukan darah yang banyak. Terus banyaklah darah, korang kena tengok lah. 5 minit pertama cerita ni akan penuh dengan darah. So apa yang jadi sebenarnya, itu dia punya spontaneous dia. Itulah dia punya apa yang dia nak cuba jual dengan korang. Apa yang jadi sebenarnya dia, apa kena dengan budak-budak ni sampai dia meletup. Okay, so first bila classmate Mara ni meletup, of course lah sekolah tu akan jadi huru-hara. Semua akan keluar cari untuk kawasan selamat apa semua. And then Dylan ni dia akan cari Mara. Sebab apa? Secretly sebenarnya Dylan ni dia sukakan Mara. So bila everything dah settle, semua dah balik rumah masing-masing, Dylan dia confess dekat Mara. Dia bagi mesej dekat Mara. Dia beritahu yang sebenarnya dia sukakan kat Mara. So dekat situ plot tu bermula. Tapi a few days lepas kawan first tadi meletup, ada second punya letupan yang berlaku dekat padang bola. So dekat situ ramai, semua orang tengok ada mamat ni meletup. So bila second time diorang punya classmate meletup, US government masa tu declare yang benda ni sebenarnya epidemic. By the way, cerita ni shoot tahun 2018. COVID-19 tak ada lagi. So diorang nak mainkan nature macam mana US government handle epidemic punya situation. So apa diorang buat? Diorang quarantinekan budak-budak ni dalam satu tempat. Dalam pada masa yang sama, dia cuba cari apa sebenarnya yang jadi dengan budak-budak ni. Kenapa diorang keep meletup? And dalam masa yang sama, diorang sebenarnya cari solution. Cari ubat. Macam mana US government buat sekarang, cari ubat untuk cari vaksin sebenarnya untuk COVID-19. Macam itulah kita akan nampak. So timing yang sangat-sangat menarik sebenarnya bila diorang release movie ni tahun 2020. So time tu kita tengah baru explore pasal COVID-19. So sangat-sangat macam dekat dengan hati penonton. Okay, bila diorang dah jumpa ubat untuk bukan ubat lah, dia sebenarnya macam penawar. Tak adalah penawar, dia macam diorang panggil snooze button. So untuk mengelakkan daripada budak-budak ni meletup, dia bagi satu pil dekat budak-budak ni. So budak-budak ni akan keep on tak meletup lah. So a few days go on tanpa ada insiden, tanpa ada meletup. And sebenarnya apa yang menarik lagi dalam cerita ni, watak Mara dengan Dylan ni, diorang sebenarnya bercinta. Kan Dylan tadi mula-mula dia dah confess dengan Mara yang dia sebenarnya suka dekat Mara. And then diorang bercinta lah. Diorang beroman man. Okay, so kita boleh tengok cerita ni. Sebenarnya kita boleh experience cerita ni daripada point of view Mara tadi, daripada Katherine Langford punya karakter. So daripada dia punya point of view, kita tahu macam mana struggle-nya parents bila dapat tahu yang anak dia dalam kesusahan. Kita dapat tengok sisi tu. Dia faham sebenarnya mak ayah dia susah hati bila anak dia sendiri tak tahu apa yang jadi sebenarnya dekat anak dia, dan tak tahu bila masa anak dia akan meletup. Okey, selain daripada
kita dapat tengok macam mana keadaan parents dia susah hati dekat anak-anak dia. Dalam filem ni juga aku nampak macam mana watak Charlie Plummer tadi, watak Dylan tu, dia sedar yang bila salah seorang daripada members dia meletup, dia sedar yang sebenarnya hidup ni pendek dan terlalu singkat untuk dia sia-siakan peluang untuk confess dekat Mara macam mana perasaan dia. So dia confess lah, dia beritahu apa perasaan dia dekat Mara. Dia cakap, bagi je lah tahu kan, apa nak jadi lah. So attitude tu sebenarnya aku sedikit sebanyak kena apply dalam hidup aku lah. Aku dapat rasa yang kalau aku tak buat, aku akan jadi rugi. So dalam situasi yang bila kita tak ada apa benda yang kita akan rugi, kita buat je. Tu apa yang aku dapat daripada situasi tu. Okay, selain tu, kalau kita tengok relationship antara Dylan dengan Mara ni, walaupun dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan kawan-kawan dia orang mati, meletup dan sebagainya, dia orang still lagi boleh ada satu relationship yang sangat-sangat, pada aku relationship yang sangat cute lah, sangat kelakar, sebab dia orang compatible with each other. Dia orang macam selesa dengan satu sama lain kan. Dylan tu dah memang suka dekat Mara, dan Mara pun memang dia dah mula jatuh hati dengan Dylan. And aku rasa lakonan Katherine Langford dengan Charlie Plummer dalam cerita ni sangat-sangat best, sebab diorang ada satu chemistry yang aku rasa diorang dah dapat chemistry tu off camera. Diorang memang macam tu, aku rasa watak sebenar diorang. Diorang just bawa watak tu depan kamera dan dia nampak natural dan nampak semula jadi. Itu aku rasa lah. And then apa yang menarik lagi sebenarnya, aku minat watak Katherine Langford dalam ni sebab dia sama watak dia macam dalam 13 Reasons Why. Dalam 13 Reasons Why, watak Hannah dalam 13 Reasons Why tu dia sangat-sangat cheerful, sangat-sangat happy go lucky, sangat gila-gila, dan dia bawa watak tu dalam movie ni. Tapi cuma beza dia tak adalah kena rogol, kena bully dalam 13 Reasons Why tu. And dia tak adalah bunuh diri. So diorang bercinta dalam keadaan yang sangat-sangat huru-hara. Aku boleh dapat relate kan macam sekarang kita ni, dalam keadaan pandemik COVID-19 yang tak menentu sekarang ni kan. Masing-masing semua orang tengah susah, tapi diorang still jumpa each other untuk comfort each other. And dalam masa diorang huru-hara ni, diorang still lagi boleh plan masa depan. Dia plan nak, macam Mara dia ada plan dia sendiri. Dia dengan kawan baik dia nak duduk dekat beach house, dekat rumah pantai, nak relax. Dan diorang nak bersara awal. So dan Dylan pula dia ada plan untuk mengembara satu US naik lori aiskrim kan. Lori aiskrim ke lori susu aku tak ingat. Tapi naik lori, naik truck. So masing-masing ada plan masing-masing. Itu menunjukkan yang sebenarnya remaja ni diorang sebenarnya tahu apa yang diorang nak buat. Cuma mungkin parents ataupun adult yang tak nampak apa planning diorang. Dekat situ dia menunjukkan sisi tu lah. And sadly yang sedikit menyedihkan adalah watak Dylan tu end up dia meletup. Even though dia dah plan macam-macam dengan Mara nak buat, and dia sadly dia meletup. So bila dia meletup, dekat situ time tu Mara sedar yang sebenarnya hidup ni sangat-sangat singkat. Dan kalau kau tak buat apa yang kau nak buat, dan kalau kau tak dapat apa yang kau nak dapat, kau akan terlepas semua benda. Dekat situ juga dia menunjukkan yang sebenarnya memang betul hidup ni sangat-sangat singkat. Kau tak tahu bila kau boleh tiba-tiba je mati mat. And aku rasa writer cerita ni, especially sebenarnya cerita ni based on novel. Novel tahun 2015 tak silap aku, daripada Aaron apa, aku tak ingat apa nama dia punya tu. Nanti aku tulis lah dia punya penulis novel siapa. Dia asal daripada novel, dia adaptasi jadi filem. Apa yang penulis ni cuba gambarkan is that letupan ni dia merupakan satu simbol lah. Bila kita mati, kita tak tahu apa yang jadi dekat orang sekeliling kita. And apa yang dia cuba simbolkan is that bila kita mati, kita akan menyebabkan satu letupan-letupan perasaan dekat orang-orang yang kita tinggalkan. Kita tak tahu orang-orang yang kita tinggalkan ni mungkin dia akan rasa perasaan yang bercampur baur. Mungkin dia akan rasa sedih. Of course lah, dia akan rasa sedih, akan rasa kecewa, akan rasa bersalah, akan rasa helpless. Dia akan rasa macam-macam. Itu letupan perasaan tu yang dia cuba gambarkan dalam filem ni pada aku lah. And aku rasa diorang sangat-sangat bijak dalam mengaturkan siapa yang mati, siapa yang meletup dalam filem ni. Sebab korang akan dapat kenal semua karakter dalam Covington High tu, dalam kawan-kawan classmate Mara dengan Dylan tadi. Korang akan ada rasa suspense siapa yang akan meletup lepas ni. Korang tahu akan ada orang meletup lepas ni, tapi korang tak tahu siapa.
And cerita ni dia akan meletup macam tu je. Karakter tu mungkin tengah ada conversation and dia akan meletup macam tu je. So tu je yang aku dapat share dengan korang. Aku tak nak share semua benda sebab movie ni still lagi movie, categorizekan movie baru. So aku tak nak bagi spoiler kat siapa-siapa. Aku nak korang tengok sendiri, experience sendiri apa yang aku experience. Tengok cerita ni. Bila korang dah tengok cerita ni, datang balik kat video ni, korang tulis apa yang korang rasa dalam ruang komen. So nanti kita boleh tukar-tukar pendapat lah. Apa yang aku rasa dengan apa yang korang rasa. And salah satu benda yang aku sangat-sangat appreciate dalam movie ni is that dia menunjukkan yang kita kena ambil peluang. Setiap kali peluang tu ada depan mata kita, kita tak boleh tunggu. Okay, mungkin besok boleh kita buat, mungkin kejap lagi boleh kita buat. Tak, kita kena buat sekarang. Kalau kita nak, kita kena buat sekarang. Kita tak boleh tunggu besok, kita tak boleh tunggu lusa, kita tak boleh tunggu minggu depan. Sebab kita tak tahu hidup ni sekelip mata boleh berubah. Kalau kita tak meletup, orang sekeliling kita akan meletup. So benda tu akan mengubah hidup kita sedikit sebanyak. Itu je lah review untuk kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, share video-video ni. And korang boleh komen dekat ruang komen tu movie apa yang korang nak aku review lepas ni. And korang jangan lupa subscribe NO Production ni channel, sebab kita orang akan banyak keluarkan lagi konten-konten. Dan lepas ni bukan aku seorang je yang akan keluar konten. Kalau korang nak tengok tutorial daripada Kai Master, korang nak tengok kita orang review pasal makanan, korang nak tengok, aku tak tahu lah, mungkin lepas ni kita orang nak memasak pula kan. Kita orang nak buat semua benda sebenarnya. So macam movie ni kita korang nak buat semua benda. Selagi kita orang belum meletup, kita orang nak buat semua benda. So itu saja daripada aku. See you guys in the next video. So that's it for screen review. Assalamualaikum. Bye bye.